Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kepada semua penonton yang hadir, diharapkan semuanya sihat-sihat. Malam ni segar-segarkan mata dahulu. Pakat-pakat share kepada kawan-kawan. Kerana malam ni kita akan ada bual bicara eksklusif bersama Prinsipal Pasukan Petronas Sepang Racing Team, Datuk Razlan Razali. Assalamualaikum Datuk. Malam ni terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi. kerana sudi datang. Baik Datuk. Sama-sama. Alhamdulillah. Untuk permulaan, ada kata-kata haluan daripada Datuk kepada penonton kita? Pertama kali, terima kasihlah sudi join live dengan Two Wheels pada malam ni. Bagi saya, tibalah masa untuk saya cuba jawab apa-apa soalan yang ada kepada peminat sukan pemotoran Malaysia. Saya tahu ada banyak yang nak tanya. Mungkin kalau boleh saya akan jelaskan yang mana yang boleh supaya kita clearkan fikiran dan dapat maklumat yang betul. Kita akan discuss apa-apa yang nak discuss untuk tim sekarang ni ataupun untuk tim untuk tahun depan dan apa-apa lagi yang nak discuss. So, terima kasihlah untuk join kita malam ni. Baik Datuk, terima kasih. So sekarang kepada semua yang hadir, ingin saya maklumkan program malam ni kita akan bahagikan kepada 4 segmen utama. Yang pertama general, iaitu umum pasal motorsport yang tak berkait dengan Datuk dan juga pasukan. Kemudian yang kedua, kita akan pergi kepada PAS seperti mana yang ada di iklan, apa yang berlaku dahulu, yang telah berlaku kepada pasukan dan juga Datuk. Kemudian yang berlaku sekarang dan seterusnya segmen terakhir yang akan datang. Jadi kita akan dapat tahu dengan lebih jelas matlamat pasukan segala-galanya lah. Apa saja yang timbul soalan, just type soalan, nanti kami akan pilih dan kami akan tanya Datuk. Baik, tanpa lengah masa, kita mula dulu pada segmen pertama umumnya. So, Datuk, soalan pertama. Pada pandangan Datuk lah, apa yang Datuk lah lalui, lihat negara luar dan juga kita, apa beza motorsport di Eropah dan juga Malaysia khususnya? Okay. Apa yang saya boleh lihat, if I can share with the fans, kalau mengikutkan experience saya, kalau officially daripada 2008 dengan Sepang International Circuit sebagai CEO, tapi sebelum tu saya pun ada juga berlumba di Malaysia Super Series pada tahun 5 tahun kot sebelum jadi CEO SIC. Jadi mungkin sebelum tu saya tak tahu banyak exposure di luar negara. Sampaikanlah saya di SIC sebagai CEO, saya dapat exposekan diri saya di Europe, terutama sekali di Spain. Jadi apa yang saya boleh lihat sekarang dalam tempoh 10-11 tahun yang saya di SIC, saya nampak yang interest dalam sukan pemotoran Malaysia tu dah meningkat begitu tinggi. Kalau kita boleh gunakan Malaysia MotoGP sebagai contoh, kita lihat tiap-tiap tahun daripada 2008, 2009 sampailah terakhir 2019, jumlah penonton di Litar Sepang tu setiap-tiap tahun makin tinggi. Jadi passion untuk motorsport di Malaysia ni memang bagi saya as good as di Italy, Spain dan sebagainya. And kalau ikut pihak Dorna, kita one of the most watched MotoGP in the world. Kalau ikut size spectators dan sebagainya. Itu dari segi interest daripada orang ramai, interest daripada fans dan sebagainya. Kalau ikutkan daripada participant, daripada macam mana kita develop rider, mungkin kita masih jauh lagi. Sebab kita punya disadvantage adalah satu geografi. Sebab kebanyakan championship yang bagus, even daripada junior world championship, semua ada berada di Eropah.
Dan kita tiada lita tetap yang lebih daripada Sepang Circuit. Kita hanya ada go-kart circuit ataupun lita-lita yang mungkin tak bertaraf nasional. Jadi dari segi penglibatan pelumba mungkin kita jauh lagi kalau nak bandingkan dengan Europe, Spain, Italy, even UK contohnya. Ya. So bagi saya itu yang kita kena melibatkan lagi banyak program untuk mengantar budak-budak kita ke luar negara, terutama kali di Europe. So kita boleh develop lagi good riders untuk pergi ke World Championship. Baik Datuk. Terima kasih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, masih lagi berkait dengan Eropah. Ada orang kata orang-orang Eropah ni kalau dengan Asia, selain Jepun lah kebiasaannya. Selain Jepun, kalau Asia ni dipandang rendah, diperlekehkan. Jadi Datuk sendiri ada alami ke benda-benda macam tu? Well, tidak. Saya tak ada fikir yang jika saya ke MotoGP sebagai team principal ke ataupun sebagai CEO SIC merasa yang mereka ni lagi tinggi daripada kita. Tidak. Itu up to your own individual. Okay, mungkin saya punya background lain sikit sebab saya dibesarkan ataupun di sekolah di Australia selama 10 tahun. Jadi saya dah expose kepada Mak Saleh lah, put it that way. Especially Australian, orang kadang-kadang diorang lagi tengok Asia rendah daripada mereka. Jadi saya dah go through all this feeling yang kita kena bertahan bila saya belajar di Australia dulu. Dan dengan pengalaman saya sebelum SIC pun saya banyak buat kerjasama dengan Americans, European dengan bidang bisnes yang saya buat dahulu, iaitu promote konsert selama 4-5 tahun. So kita pernah go through the experience of working dengan agents dan sebagainya. So bila saya masuk SIC dengan pengalaman kita dengan F1, MotoGP, dan bila saya di Europe dan bila saya jadi team principal, tak ada pun rasa yang kita ni inferior towards compared to the Europeans. Saya tak ada rasa macam tu lah. Tapi itu pendirian saya lah. Bagi saya sama level dengan mereka. In fact, to some extent kita lagi bagus daripada mereka. Banyak area yang kita lebih bagus daripada mereka. Tapi ada area yang diorang lebih bagus daripada kita. Okay, dalam motorsport dari segi teknikal memang diorang lagi berpengalaman, ada lagi more skill set daripada kita, tapi dari segi non-technical, dari segi hospitality, marketing and all that, kita lebih mahir daripada mereka. Sebab itu kalau lihat kita punya team, banyak Malaysian, 10-11 orang Malaysian dalam team kita sekarang ni. Hanya Habib seorang aja yang mekanik di technical side. So bagi saya tak ada rasa pun yang kita ni bawah daripada mereka ke apa benda, tak ada. Tu pendapat saya lah sebagai team principal. Tetapi sebagai racer, bagi saya kalau mereka buat yang terbaik, kalau contohnya dulu Zulfami naik podium pertama je 2012, orang buka mata, orang Malaysia, Asia dah makin naik. Lepas tu ada Hafiz Syarin, ada Khairul Nampawi. Lepas tu lagi ada Damok yang menang di CEV. So kita dah naik kita punya reputation sebagai Malaysia ni. Kalau nak bandingkan rantau Asia, we are the, not to say the best one, tapi ya kita di hadapan kalau nak bandingkan dengan Indonesia, Thailand. Tapi kita kena berterusan lah. Sebab kalau kita lihat rider Indonesia dengan Thailand, mereka banyak support daripada Honda, daripada negara masing-masing diorang dengan Honda dan sebagainya. So mereka ada banyak pelapis sekarang tengah naik. Kita kena continue, kalau tidak nanti kita ke belakang balik. Baik Datuk. Seterusnya kita pergi kepada rider-rider tempatan kita.
sekarang ni kalau di pentas dunia habis lah. Jadi pada apa yang Datuk nampak, kenapa anak-anak tempatan ni agak susah untuk ke level dunia? Okey, sebelum saya jawab soalan tu, kita pun ada pengalaman bukan saja dengan Hafiz Syarin tetapi dengan Zulfami Khairuddin, uh, uh, Syafiq Rasul, Hafiq Azmi, Adam Noruddin. So kita ada pengalaman dengan mereka. Jadi apa yang saya experience setakat ni, especially dalam 3 tahun ni, bila kita ada 5 orang pelumba dan tahun lepas dengan tahun ni kita ada 6 orang pelumba, kita boleh lihat, kita boleh banding macam mana diorang punya approach untuk race weekend dan macam mana budak kita approach race weekend. Memang berlainan. Okay, cara mereka bersedia, cara mereka sampai di Lita, dan cara mereka manage diorang punya career pun saya boleh lihat the difference. Okay, contohnya even macam John McPhee dan Darren Binder yang dalam level Moto3, sentiasa dengan mereka adalah datang diorang punya manager. Okay, diorang ada manager yang uruskan career mereka untuk tahun ini ataupun tahun depan. So mereka tak payah fikir untuk orang punya career, mereka fokuskan pada perlumbaan mereka, tetapi manager lah yang mencari peluang untuk masa depan dan sebagainya. Dan juga cara diorang approach the weekend pun lain. Okay, bagi saya nak lagi lebih fokus, datang awal, nampaklah perbezaan di situ. Jadi saya dan Zulfami Khairuddin, masa tu Zulfami masih lagi jaga kita punya pelapis-pelapis ni, dia cuba kita berdua belajar dari pengalaman yang kita hadapi sebelum ni, yang mana yang tak elok, yang mana yang elok, kita cuba membaiki, fix it lah to make it better. So Alhamdulillah apa yang saya lihat dengan apa yang Zulfami buat is on the right track. Okay, seperti dengan Damo, dengan Hakim Danish, kita boleh lihat some improvement in terms of approach dan sebagainya. Tapi bagi saya ini all about exposure. Okay, kita kena hantar budak kita seawal mana yang boleh. Lagi muda lagi bagus. Sebab kalau hantar rider dah berumur, even 17-18 tahun, bagi saya dah terlambat, sebab diorang punya habit tu diorang susah nak tukar. Kalau kita hantar budak-budak daripada 13-14 tahun, kita masih boleh developkan mereka lagi macam mana yang kita nak sebagai menjadi pelumba profesional. So that is the difference lah. Pendidikan macam profesional tu kita kurang dekat dari segi itu. Okey Datuk. Seterusnya, kalau kita tengok pelumba kalau nak naik, dia kena ada sponsorship yang banyak jugalah. Jadi masalah kawasan kita ni, Malaysia ni sekarang, pemilik-pemilik syarikat yang besar-besar kebanyakannya tidak mahu melabur dalam bidang pemotoran. Pada pandangan Datuk, kenapa jadi macam tu? Sebab syarikat-syarikat ni mereka tak bersedia untuk pergi global. Okay, because kecuali syarikat besar seperti Petronas, okay, dia everywhere in the world. So kita kena cari syarikat Malaysia yang ada global presence. Okay, kalau tidak, apa gunanya untuk mereka melabur jutaan ringgit untuk MotoGP, dan apa gunanya mereka dapat international branding, tapi market diorang hanya di Malaysia. Okay, so nombor satu memang it's expensive. Okay, motorsport bukan hanya bahaya, tapi it's the most dangerous, it's one of the most expensive sport.
Okay, because nak letak seseorang budak ke Moto3, you need more than RM1 million. Okay, itu nak letak budak ke satu team pun dah more than RM1 million. So, apa pulangan yang mereka akan dapat? Seperti company-company yang di Malaysia tu, what do they get? So, sebab itu susah untuk pelumba negara kita untuk menarik sponsor, lagi kalau tak perform. Kalau belum tunjuk performance mereka, lagi susah. Okay. Kalau you buat yang terbaik pun di CEV, kalau you become CEV champion, kalau you nasib baik, tim Europe akan ambil sebab you are champion kat CEV. Tapi untuk tim Malaysia, untuk syarikat Malaysia nak ambil rider kita yang champion CEV pun belum tentu lagi. Untuk pergi ke World Championship, yang kita mengharapkan Petronas dan kerajaan ketuklah pintu KBS selalu. Jadi KBS pun tengok juga for RM1 million untuk support rider yang kita tak tahu okey ke tak okey. Bandingkan RM1 million tu mungkin 100 badminton players orang boleh develop. So kena ada balance. So that is the most difficult thing lah. Yang disadvantage untuk Malaysia ialah itu. Ya, betul, faham situ. So untuk seterusnya Datuk, pasal visit Malaysia. Kalau visit Malaysia ni kita tengok dengan KTM dah agak lama. So kalau Datuk ada tahu sikit-sikit ceritanya, macam mana mereka masih boleh berhubungan sampai sekarang? Visit Malaysia tu saya introducekan seseorang dalam tourism ministry kepada Aki Ayo masa Fahmi dalam tim dia. Okey, tak salah saya 2013. Okey, entah macam mana sampai sekarang Visit Malaysia masih bertahan lagi. Tapi saya dapat tahu yang tahun lepas dengan tahun ni dia hanya letak branding saja tapi firm penajaan apa-apa. Dia letak saja Visit Malaysia. Saya percaya, saya dapat tahu mungkin daripada sampai 2019 sahaja. 2021 diorang letak aja stiker Visit Malaysia. Tapi memang diorang bertahan sampai, kalau katalah daripada 2000 sampai 2019 contohnya, mereka bertahan daripada 5-6 tahun bertahan, KTM bertahan dengan Tourism Malaysia. Well, I guess it's between the two parties lah. Kita sendiri pun susah nak dapat tajaan daripada Visit Malaysia. Diorang masuk satu kali je, 2019 sahaja. Lepas tu dah tak ada dah. So kita pun kadang-kadang wonder kenapa tak sponsor tim kita, tapi dia dapat sponsor tim KTM. Tapi don't forget, tim KTM tu ada tahunnya diorang menang selalu, macam tahun ni dia menang selalu. So mungkin itu yang diorang nak, untuk associate dengan tim yang bagus, yang selalu dapat podium, selalu dapat masuk TV. Itu yang sponsor nak juga. Kalau tim tu belakang-belakang, susah nak justify macam mana nak support. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada soalan daripada para penonton. Jadi Man, saya akan pass kepada Man untuk bacakan soalan-soalan daripada para penonton kita lah. Baik Man, Mute. Bilangan fasiliti. Kalau saya, okay, even dulu masa saya dekat SIC pun kita tertakluk kepada SIC saja. Jadi ini patutnya
soalan yang dituju kepada MAM ataupun KBS lah kot dari segi fasiliti Malaysia. Jadi maksudnya fasiliti Malaysia lita-lita lain lah di Malaysia. Itu saya harap itu yang semua orang nak. More facilities, more motorsport facilities di Malaysia, terutama sekali lita tetap kan. Yang ada sekarang hanya Sepang Circuit, Pasir Gudang pun dah tutup, yang track dekat Kedah pun cakap on tu tak on, lepas tu sekarang dah nak cakap track di Langkawi pula kan. Jadi bagi saya soalan ni patutnya ditujui kepada KBS lah kot. Sekarang ni dari segi development untuk kita punya pelapis semua bawah Sepang International Circuit yang diuruskan oleh Zulfami. So kita memang ada akademi. Daripada dulu kita dah buat akademi ni. Semenjak Zulfami bersara daripada World Championship, saya sendiri lantik dia untuk uruskan buat training ataupun akademi. So sekarang ni akademi tu memang dah ada. Seperti macam VR46 Academy sebenarnya. So dia bawah under SIC Racing yang dikenalikan oleh ZK Racing. So ada technical center di Sepang dengan motorbike semua, mini GP, motocross semua ada di situ. So program tu dah ada. Cuma siapakah yang boleh masuk dalam program tu, ia bergantung kepada siapa yang dipilih daripada pihak Dorna untuk masuk ASEAN Talent Cup. Jadi masa saya di sana, kita hanya develop rider-rider yang dipilih oleh pihak Dorna untuk masuk ASEAN Talent Cup. Kalau ada 6-7 rider, 6-7 rider lah kita develop daripada ASEAN Talent Cup sampailah diorang buat performance untuk pergi ke CEV dan sebagainya. Tapi itu dulu masa saya punya time. Sekarang saya tak sure sangat, tapi saya yakin yang akademi itu masih ada lagi lah. Okey, bagi saya e-sport ni memang satu aktiviti yang kalau nak bandingkan 3-4 tahun dulu, sekarang memang dah naik lah, dah popular kan. Jadi macam kita sebagai MotoGP team, kita sentiasa support pihak Dorna yang nak promotekan e-MotoGP ni. So diorang ada championship diorang sendiri. Jadi kita selalu dikasihkan list top 20 seluruh dunia. Siapa yang dalam top 20 tu kita boleh macam pilih rider mana yang kita nak, peserta mana yang kita nak untuk kita serapkan masuk untuk tim kita sebagai Moto E rider ataupun e-MotoGP rider lah. Jadi macam tahun ni kita ada budak Brazil. Sebab bila saya tengok kita punya peserta Malaysia belum masuk lagi dalam top 20 ataupun disenarai pendekkan oleh Dorna, yang hanya rantau Asia hanya daripada Indonesia sahaja. Yang tahun lepas kita menggunakan peserta ni daripada Indonesia untuk jadi kita punya teammate lah. Tahun ni tak ada Indonesia, kita ambil Brazil. So bagi saya peserta Malaysia, of course automatic kita ambil peserta Malaysia, tapi diorang kena masuk dalam top 10 ke top 20 yang disenarai pendek oleh Dorna. Tapi yes, e-MotoGP ni memang dah popular. Sedikit sebanyak ia akan, tak tahulah buat MotoGP lagi popular, saya tak tahu. Tapi sebagai tim kita sokong inisiatif yang dibuat oleh pihak Dorna tentang e-MotoGP ni lah.
Baik Datuk. Sekarang ni kita pergi pada segmen kedua ya. Semua kita pergi kepada yang dah berlalu iaitu PAS. So sekarang kita mulakan dengan Petronas dahulu. Untuk Datuk, Okey. nama pun pasukan Petronas Sepang Racing Team, penaja besar daripada Petronas. Jadi pada permulaan, masa mula-mula mendapat tajaan dahulu, ada tak Petronas letakkan apa-apa KPI ataupun syarat-syarat supaya kelangsungan itu berjalan dengan baik? Okey, saya cerita sikit macam mana penglibatan Petronas dalam MotoGP team setakat ni. Pada mulanya kita dapat tajaan daripada Petronas bermula daripada selepas mereka berakhir sponsor Raceline dengan Hafiz. Okey, di Moto2. Okey, tahun 2018 mereka tukar sponsorship kepada Sepang Racing Team untuk Moto3. Okey. Dalam pada tahun yang sama sebab masa tu kita ada Sepang Racing Team, Sepang Circuit ada tim Moto3. Okey, dan kita pun buat tim Moto2 untuk Hafiz. Okey. Jadi bila Petronas habis sponsorship dengan Raceline dengan Hafiz Moto2, Petronas sponsor SIC punya tim Moto3. Okey. Kita buat tim berasingan dengan Hafiz Moto2 untuk dia bersambung dalam World Championship. Sebab itu kalau peminat lihat tahun 2018 kalau I punya memory is correct, kita punya tim ada dua colours. Okey, ada color Petronas iaitu SRT dan ada color yang banyaknya KBS. Okey. Sebab masa tu tim Moto2 tu ialah untuk Hafiz Syarin. Okey, pada tahun 2018. Tapi pada saat-saat yang terakhir kita lepaskan Hafiz sebab kita dapat berunding untuk dia masuk ke MotoGP pada 2018. Okay. So bila dia pergi ke MotoGP 2018 dengan Tech 3, kita bawa balik Zulfami Khairuddin. Ingat? Zulfami Khairuddin masuk balik ke Moto2. Okay. Jadi pertengahan tahun 2018 tu kita extend kita punya sponsorship dengan harga yang sama. Kita extend kepada Petronas dengan harga yang sama kepada daripada Moto3 cover dengan Moto2 sekali. Okay, faham Okey, itu 2018. Pada mulanya musim 2018 pada mulanya ada tim Petronas, Moto3 SRT dan tim KBS Sepang Racing Team. Dan pertengahan tahun tak salah saya kita gabungkan branding tu sebagai satu. So kita punya Moto2 dengan Moto3 bawah jenama Petronas. Okay. So dalam tahun yang sama saya tahu yang Petronas mencari-cari nak sponsor tim MotoGP. Mereka bercakap dengan Honda, mereka bercakap dengan Ducati, semua tim lah dorang bercakap. Okey, tapi dorang tak dapat. Pada suatu pusingan di Jerez, okey, saya ada dengar yang tim VDS nak tutup. Okey, macam kita lah tahun ni. Okey. Tim VDS dah nak tutup. Okey, saya dengan Johan Stigefeld tengah berborak fikir, kalau benda ni betul, adakah kita boleh letak sesuatu untuk Petronas sebab mereka memang nak sponsor tim MotoGP tapi tak ada peluang. Okey. Jadi bila saya discuss dengan Stigi, lalunya anak bos Carlos Ezpeleta, okey, yang saya kenal baik, saya lari dekat dia, saya cakap dengan Carlos, kalau betul problem dengan VDS ni, berilah saya peluang untuk buat satu paper propose dekat Petronas jika diorang nak tak sponsor ataupun buat tim MotoGP. Okey, tak sampai 10 minit
bapa dia telefon, Carmelo Ezpeleta telefon, yes. Jika kalau I boleh letak satu package untuk Petronas, untuk ni, saya dia akan beri entry ni kepada Sepang Circuit untuk tahun 19, 20 dan 21. So daripada situ saya buat paper, saya berbincang dengan Petronas banyak kali, saya minta daripada mereka apa yang mereka nak jika ada peluang untuk buat tim MotoGP. Ini masa ni tahun ni 2018 awal tahun lagi, bulan Mei Jun macam tu. So jadi Petronas beritahu kat saya ada 5 kotak yang kena tick. Okey, 4 ke 5 kotak. Okey, nombor 1 development. Okey, diorang nak develop diorang punya produk dengan Yamaha. Okey, diorang nak performance. Okey, diorang nak branding, global branding and title partnership. Nombor 4 barulah develop Malaysian rider. Okey, tapi dalam 4-5 tu memang ada kotak yang tick untuk develop Malaysian rider. Dan dalam masa yang sama, bila kotak tu kita tick, kita dah ada Moto3 dan Moto2. Okey, kita dah ada rider Malaysia di Moto3, Moto2. Jadi bila saya tick tiap-tiap kotak yang Petronas nak, Petronas lihat, okey, saya dah satisfy apa yang diorang nak, barulah hari raya kedua 2018, saya dapat surat letter of intent untuk mereka sponsor tim MotoGP pada tahun 2019 sampai 2021. Daripada situ kita create this MotoGP team 5-6 bulan. Dalam masa 5-6 bulan kita dapat create team ni. Itu background macam mana Petronas masuk dalam tim MotoGP setakat ni. Tapi hanya untuk 3 tahun, 19, 20 dan 21. Diorang umumkan diorang tak continue untuk 22. Baik, penjelasan yang jelas. So seterusnya bercakap tentang tajaan tak boleh lari daripada wang ringgit. Jadi jika boleh share tentang berapa yang diberikan kepada pasukan. Okay, ini satu information out of respect dan confidentiality. Dalam agreement saya tak boleh dedahkan lah. Okay. Tetapi apa yang saya boleh inform yang setakat ni 100% of the team is sponsored. Okay. Mungkin 95% lah. Cost of the team is sponsored at the moment. Okay, for the last 3 years. Okay. Jadi anggaran kos untuk buat tim seperti kita sekarang ni, Moto3, Moto2, MotoGP antara 18 ke 19 juta euro setiap tahun. Okay. Tetapi 95% is all sponsorship. Okay, so you all tengok dekat bike kita, this all funded sponsorship. Of course, the bigger sponsor is Petronas, tetapi Petronas hanya contribute less than 50%. Okay, less than 50% of kita punya total cost. Okay, sebab itu bila Petronas tarik sponsorship, kita tak dapat continue dengan Moto2 dengan Moto3. Okay, so Petronas punya sponsorship memang besar walaupun ia kurang daripada 50% of jumlah kos kita, tetapi is still a big sponsor. Okay. Saya pass kepada Man untuk soalan-soalan para penonton. Man. Okay, test. Okay, minta maaf tadi ramai yang komen suara saya tak dengar. So sekarang ada masalah teknikal. So mic saya dah on balik. Okay, harap semua dengar lah. Okay, soalan pertama untuk PAS ni, segmen PAS ni. Okay, daripada Bob Malik. Soalan pertama saya, siapakah
pemilik sebenar Sepang Racing Team aka SRT? Sebab ada yang tular dia di antara peminat-peminat ni daripada ni lah Pineapple lah apa semua kan. So boleh Datuk terangkan pasal ni. Okey. Pemilik tim Sepang Racing Team ni, pemiliknya ialah Sepang International Circuit. Okey. SRT hanya branding sahaja. Sepang Racing Team at the moment hanya branding saja. Yes, saya develop satu company, tukar company saya yang daripada Pineapple Motorsport, Pineapple Concert kepada Sepang Racing Team Sdn Bhd supaya saya ready untuk take over team ni bila Sepang Circuit buat keputusan untuk tak nak buat lagi menguruskan motorsport business. Sebab dengan keadaan COVID setakat ni, Sepang Circuit mengalami kerugian dari segi bisnes mereka. Okey, 2020, 2021 satu event pun tak jalan, satu track pun ditutup. So mereka melalui financial difficulties. Jadi diorang tak nak ambil risk untuk continue with the racing team. Okay, diorang nak fokuskan kepada its core business. Sebab kita hanyalah SIC adalah lita dalam salah satu lita dalam dunia sahaja yang ada racing team. Tak ada lita lagi yang ada racing team kecuali apa tu yang MotoGP Karel Abraham tu, sebab bapak dia yang milik Brno Circuit tu, kecuali tapi diorang pun dah tak ada dah. Hanya Sepang Circuit aja yang ada tim MotoGP. Jadi diorang nak fokuskan kepada diorang punya core business. Jadi saya nak tunggu diorang punya keputusan untuk tak continue dengan tim ni. Saya dah standby satu syarikat, okey, supaya saya boleh continue jenama Sepang Racing Team ni jika satu masanya mereka akan stop. Okey, so memang diorang dah decide pun nak stop. Jadi bila diorang Sepang Circuit cakap dah nak stop, okey, tetapi jenama copyright SRT ni masih bawah SIC, trademark, copyright semua bawah Sepang International Circuit. Okey, hanya nama Sepang Racing Team Sdn Bhd adalah bawah milik saya. Okey, untuk saya sedia untuk take over team ni bila tiba masanya Sepang Circuit cakap dia tak nak buat lagi. Okey, supaya saya boleh continue. Tapi sekarang saya dah buat keputusan tahun depan saya akan asingkan branding ni. Saya tak akan guna branding Sepang Racing Team. Saya tak akan guna syarikat Sepang Racing Team Sdn Bhd. Saya akan guna syarikat yang lain supaya saya berdiri independently. Saya separatekan diri saya dengan Sepang Circuit, SRT dan sebagainya. Kita buat team baru, totally baru. So itu saya punya jawapan lah. Okay, so kita pergi ke jawab soalan seterusnya daripada akaun palsu. Okay, kenapa tak sambung kontrak Kit selepas suruh dia potong jari? Okay, mungkin hal pasal Kit ni lah yang bermulanya banyak orang yang tak puas hati. Okay, bukan saya tak nak sambung dengan dia. Okey, tetapi tak expect yang Khairul dan Pawi perform sampai macam tu. Okey, pada mulanya kita cakap okey, tahun lepas walaupun jari dia masih lagi tak 100%, kita target untuk dia untuk dapat top 15. Okey. Jadi dia improve, lepas tu jatuh balik. Bila dia jatuh balik, jari dia yang injured balik. Sebab masa dia jatuh pada tahun 2019, okey, jari dia doktor tu nak selamatkan jari dia.
Okey, tetapi orang keliling dia cakap patutnya potong terus. Sebab bila tahun 2019, bila dia bawa motor, jari dia tak boleh tutup tau. Jari dia macam ni. Okey, jadi bila angin tu dekat dia throttle tu macam ni. Okey, dia tak boleh tutup pasal jari dia dah tak boleh gerak. Walaupun dia penuh, dia tak boleh gerak. Jadi bila dia naik tu, jari dia macam ni. Okey, jadi bila dia jatuh balik, dia injured balik tangan dia. Okey, jadi dia miss race. Okey. Jadi saya tak letak pistol kat kepala dia, saya tak ugut dia. Okey, dia tahu yang jari dia macam tu dan pasal jari dia tak boleh fikir. So dia buat keputusan untuk potong. Okey. Okey, bila dia buat macam tu dia rest. Okey. Dan bila dia training okey di pocket bike, the mini GP dengan rider-rider lain, dia betul-betul laju. Dia boleh bawa, selepas potong jari dia boleh bawa laju. Okey. So bila dia balik kepada Mizano 1. Okey. Mizano 1 dia balik dia start balik Mizano 1, kita cakap okey, buat yang terbaik lah. Kita fikir mungkin top 20 ataupun top 25. Tapi belakang. Okay, tak salah saya belakang-belakang. Okey, lepas tu kita cakap okey tak apa. Mungkin sebab pusingan pertama, race pertama. Okey, kita kasih kelonggaran sikit, tak apa. Tapi kita expect Mizano 2 dia improve. Tak juga improve. Okey. So kita okey balik lagi. Okay, kita relax lagi. Okey, lepas tu pergi ke depan Mizano pergi mana? Barcelona tak salah saya. Ataupun Barcelona dulu ke, I pun dah lupa. Okey. Sampaikan saya cakap dengan dia, Kip, saya tahu keadaan Kip, tapi tolonglah janganlah sampai datang last. Jadi bagi saya, bila kita ada 6 rider, okey, 5 rider Mat Salleh, okey, 1 rider Malaysia yang sampaikan saya tiap-tiap hari Khamis saya kasih team talk tau, keseluruhan pasukan, nak cuba motivatekan kita punya rider, kita punya team member supaya buat yang terbaik. Okey. Kalau 5 orang tu buat yang terbaik, and then kita punya rider ni asyik-asyik datang last, susah nak motivate. The whole team turun. Okay. So nampak sangat kita ni ada special treatment untuk kita punya rider Malaysia. Dan kita selalu tanya Kip apa masalah dia, dia pun tak tahu, susah nak jawab, cakap ini itu, sampaikan orang cakap kita sabotage dia. Okay. Macam mana kita sendiri nak sabotage kita punya rider and waste millions of ringgit untuk letak dia kat situ, kita nak sabotage dia pula. Apa gunanya? So dari situlah saya buat keputusan untuk tak bersambung lagi dengan Kip. Dan pada race yang terakhir saya minta maaf dekat Kip. Apa yang saya buat ke apa pun yang dia tak puas hati, saya minta maaf, tapi situasi ni macam tu, so that's it lah. Okey, soalan seterusnya ya. Betul ke daripada Muhammad Faiz betul ke Rossi masuk SRT ni sebagai marketing dengan kata merchandise Petronas laku? Of course that is one of kita punya objektif, you know. Tapi cerita sebenarnya kenapa kita ambil Valentino ialah 2019 adalah 2020 adalah tahun COVID. Okey. Kita start championship pada bulan Julai. Okey. So dari situ kita pun dah lambat untuk pilih rider untuk tahun 2021. And then factory dah buat dia punya plan untuk ambil Fabio untuk tahun 2021. So kita kena cari rider. Okay. So sebab kita start musim pada bulan Julai, okay, kita tak dapat lihat rider-rider Moto2 tu perform macam mana. Okay. So bila kita diberi peluang untuk ambil Rossi,
pada mulanya saya bukan cakap yes saya nak ambil dia juga, saya fikirkan dahulu. Okey. So jadi bila kita lihat daripada race nombor 1, okey, dia kat belakang. Okey, race nombor 2 dia nombor 3 naik podium. Okey. Dan kita masa tu dah nak masuk bulan Ogos. Okey, dari macam tahun ni lah kita dah tahu siapa kita nak pilih untuk tahun depan. Jadi kita tak boleh nak tunggu. Jadi bila ada idea pasal Valentino untuk join kita, bukan dari segi pemasaran dahulu, sebab fikir yang bila dia dapat podium race nombor 2 di Jerez, okey, kita fikir Mamat ni masih ada lagi potential. Okey, dan untuk memberi kestabilan dalam tim kita untuk tahun ni, okey, untuk memberi performance untuk support Frankie Morbidelli, kita fikir why not? Okey, dan nombor 1, gaji Valentino bukan kita yang bayar, Yamaha yang bayar. Okey, kita hanya bayar untuk dia punya jentera, and jentera pun kita bayar level jentera Frankie. Tapi Valentino dapat jentera macam Fabio, tapi Yamaha yang bayar. Okey, banyak kos Yamaha yang bayar. So kita harap yang tahun ni dia agak kompetitif. Tapi namun tidak, sebab rider-rider muda lagi laju. Okey, kalau kita tengok data Valentino, dia lagi laju daripada dia punya time last year. Lagi laju. Tapi budak-budak muda lagi laju. So mungkin usia memberi peranan lah untuk dia. Okey. Jadi dia retire, yes. Valentino is popular. Lagilah popular, lagilah jualan merchandise, lagi laris bila dia retire. Tapi itu kita punya secondary objective, bukan kita ambil dia sebab untuk marketing, no. Okey, untuk kita masa tu kita fikir dia boleh buat lagi. Dan kita pun fikir yang Valentino takkan dia nak bersara masa COVID. So kita sendiri bagi peluang sebagai rider legend untuk dia habiskan dia punya career pada tahun 2021 dengan tim kita. So itulah story behind dia, bukan semata-mata untuk pemasaran supaya kita boleh jual t-shirt yang banyak, tidak. Soalan ni banyak sikit saya akan baca kan. Okey. Betul yang daripada Chester Fikri, betul ke Tech 3 ni pilih sendiri si Hafiz Harim? Okey, yang pertama. Yang kedua, Hafiz ke Tech 3, Aspar dan tim sekarang, adakah dia deal sendiri? Tu daripada Zul Izwan. Okey, I answer yang pertama dahulu. Yang kedua tu saya lupa, you tolong repeatkan. Okey, cerita Hafiz macam ni. Okey, pada 2018 Sepang test. Okey. Sebelum Sepang test tu, kita ada satu meeting dengan Petronas. Okey, kita meeting dengan Petronas untuk kita plan the next 5 years, apa perjalanan tim kita dan apa yang kita nak buat for the next 3 tahun, 5 tahun. Okay. Jangan lupa, masa tu bulan Januari tak ada pun plan untuk buat MotoGP team. Okay. So dalam kita punya plan, kita target, kita nak letakkan pelumba Malaysia kita pada tahun 2021. Okay. 2020. Sebab kita nak gunakan Hafiz untuk tahun 2019 untuk buat yang terbaik supaya saya boleh deal dengan tim untuk ambil dia ke MotoGP tahun 2020. Okay. Itu plan kita. Jangan lupa, masa 2018 bulan Januari, Hafiz sepatutnya race dengan tim SIC Moto2. Okay. So the plan is, bila MotoGP sampai ke Sepang untuk buat winter test,
Okey, saya buat meeting dengan Carlos Ezpeleta untuk discuss benda ni. Macam mana saya nak letak budak Malaysia kita ke MotoGP tahun 2020. Okey. Bila saya turun dekat paddock nak jumpa Carlos, saya terjumpa dengan Hervé. Okey. Hervé ialah Presiden IRTA juga. So saya terserempak jumpa dia, saya cakap dengan dia, Hervé, saya nak jumpa Carlos, nak bincang macam mana nak letak rider kita ke MotoGP tahun 2020. Okey. Lepas tu dia cakap, Razlan, I will join the meeting with you. Where is the meeting? I cakap in my office. Tapi sebelum kita pergi, saya tengah bincang dengan saya punya team dulu, saya suruh dia pergi dulu. So saya lambat 5 minit. Bila saya sampai ke office saya, Hervé dengan Carlos Ezpeleta duduk. Sebelum saya buka mulut, dia sendiri cakap dia nak Hafiz untuk tim dia MotoGP sebab Jonas Folger sakit. Saya dengan tak fikir langsung, saya cakap yes. Masa tu saya tak fikir berapa jumlahnya, berapa kena bayar ke, saya cakap yes dahulu. Okey. Lepas tu baru saya cakap, alamak, berapa? Dia cakap nothing. Hanya kita saja bayar gaji Hafiz. Itu saja. Hafiz punya gaji, hotel, flight kita bayar. Yang lain semua ditanggung oleh Hervé. So immediately saya cakap yes. Tapi sebelum tu dia cakap, okay, I want Hafiz tetapi kena tunggu sponsor dia yang lain. Kena tunggu Yamaha to say yes. Kena tunggu masa tu kan Tech 3 dengan Monster. Okay, kena tunggu Monster to say yes. Okay, tetapi saya dah telefon Hafiz. Dah beritahu kat dia lah. Okay, bila sampai bila daripada Sepang, kita test, the next test is in Buriram. Okay, dalam antara Sepang dan Buriram tu, Hervé telefon, Monster nak pilih American rider. Okay, saya tak tahu siapa rider tu dulu, saya dah lupa. Dia nak pilih American rider tetapi Hervé dengan Carlos push untuk Hafiz. Okay, so Hafiz dapatlah seat tu sebagai rider pertama Malaysia untuk masuk MotoGP pada tahun 2018 last minute. Dia test for the first time di Buriram. Okay. So soalan kedua ialah apa dia? Soalan kedua tadi, adakah Hafiz deal sendiri tim-tim yang ada ni daripada Aspa dan NTS? Tim Aspa saya yang uruskan. Okay, saya ambil Jack Dixon supaya Hafiz dapat seat untuk Aspa dengan Suter. Sebab masa tu yelah banyak orang nak kita ambil Hafiz. Saya sendiri pun nak ambil Hafiz, tetapi atas sebab-sebab tertentu saya tak boleh ambil Hafiz. Okey, jadi saya dealkan macam tu, kita ambil Jack Dixon, kita letak Hafiz ke Aspa. Habis. Okey. Dan NTS saya introducekan dekat manager dia, Razmin. Saya introducekan ke Stop and Go dengan Edu Perales yang Hafiz pergi jumpa. Saya introducekan kepada Intact GP pun pergi jumpa. Dan last sekali saya introducekan ke Yano Jensen di tim MTS. So itu lepas tu dia orang arrangekan sendiri. Wan, tu saja untuk segmen ni, teruskan untuk segmen seterusnya. Baiklah tu kita akan ke seterusnya, perihal sekarang tentang pasukan Datuk. Kita dah tahu Petronas yang menyertai ini tahun ni. Boleh share sikit punca utama, sebab utama kenapa tarik diri? Mungkin tarik diri is not the best word for it lah. Diorang tak continue. Kenapa diorang tak bersambung selepas 3 tahun? Okay, bagi saya
statement yang dibuat oleh Petronas sepatutnya dah cukup untuk diberi alasan kenapa mereka tak bersambung. Okey, saya hanya akan cakap sendiri, saya amat berterima kasih kepada Petronas kerana menaja tim ni daripada 2018, bermulanya dengan Moto3 dan lepas tu Moto2 dan sampailah kita buat tim yang cantik ni ke MotoGP. Okey, dan dalam masa 3 tahun ni kita buat yang terbaik, walaupun tahun ni yang tak bagus kalau nak bandingkan dengan tahun pertama dan tahun kedua. Tetapi that is sports lah, you cannot win every year. Okey, ada tahun yang you menang, ada tahun yang you tak menang. Jadi apa yang saya boleh cakap setakat ni ialah terima kasih kepada Petronas kerana menaja kita setakat ni, dan alasan yang diberikan kepada umum, that is the justification lah, ataupun alasan untuk diorang tarik diri sebab diorang fikir objektifnya dah dibuat. So that's it lah. Seterusnya, selain daripada Petronas dan juga SIC, ada lagi tak penaja-penaja lain yang tidak teruskan? Tak ada. Alhamdulillah setakat ni semua penaja kita, iaitu semua daripada Italy, daripada Sweden, daripada Spain, semua continue dengan kita untuk tahun depan, insyaAllah. Seterusnya, Perihal Andrea Dovizioso, kita tahu next race dia akan join BYSRT hingga ke akhir musim lah. Maknanya dia akan stay dengan ni lah, Petronas Sepang Racing Team. So, macam mana cerita Dovi ni boleh join team? Adakah team minta ataupun dia datang ke pintu ataupun Donna yang minta? Macam mana? Pertama kali kita ada hubungan yang rapat dengan Yamaha. Okay, Yamaha sekarang ni diorang sedar yang mereka kena support tim satellite kita supaya mereka boleh dapat rider seperti Fabio dan Frankie. Okay, jadi macam-macam rider yang kita berbincang dengan Yamaha. So keputusan yang untuk mengambil Dovi sedikit sebanyak berkait untuk tahun ni dan tahun depan. Okey, jadi untuk tahun ni memang tak ada rider yang sesuai. Okey, lalah lagi dengan keadaan tim kita sekarang ni yang sponsor untuk tahun depan kita tiada dan sebagainya, mereka menolong kita lah. Okay, so banyak rider yang kita bincang daripada MotoGP, ex-MotoGP rider, Dovi, Moto2 riders dan even World Superbike riders. Okay, dan mulai tahun depan semua kos berkenaan dengan rider akan dibayari oleh Yamaha. Okay, bukan maksudnya apa-apa rider yang Yamaha nak letak kita ambil saja, tidak. Dia ada persetujuan antara dua-dua pihak. Okey, antara Sepang dengan Yamaha kita kena agree. Okey, daripada tim dengan Yamaha kita kena agree, barulah kita go for that rider. Okey, so jadi atas sebab tahun ni berkait dengan tahun depan, okey, sebab itulah Dovizioso kita setuju dengan Yamaha untuk ambil Dovi untuk tahun ni. Seterusnya perihal gaji Dovi untuk pertengahan tahun ni sampai hujung tahun. Siapa yang tanggung? Yamaha. Jadi seterusnya Datuk, tentang bekas pelumba Yamaha, Maverick Vinales, atas apa yang berlaku, dia lantang di sosial media. Jadi pandangan Datuk lah perihal dia tentang seorang rider profesional dunia. Komen sikit. Apa yang saya boleh komen setakat ni, bukan hanya ia boleh berlaku kepada pelumba Malaysia yang buat hal. Okey, maksudnya pelumba yang lain pun boleh buat hal. Spanish ke, Italian ke, German ke,
tak kisah, mereka pun boleh buat hal. Bukan Malaysia saja yang buat hal. Okay. So bagi saya Maverick ni dengan adanya jentera yang bagus, kalau kita tengok dia punya teammate Fabio macam mana dia buat, maksudnya jentera tu memang bagus, tapi mungkin dia ada sedikit mental punya kelemahan mental yang dia tak boleh atasi, yang dia buat kelakuan yang teruk lah. Jadi bila dia buat komen-komen yang teruk dan negatif kepada Yamaha dan juga aksi yang dia buat semasa di Assen yang untuk dia try untuk pecahkan enjin motor is too much for Yamaha. So Yamaha buat satu keputusan untuk terminate dia lah. Jadi sebab itu saya tak faham juga kenapa, sebab saya diberitahu yang gaji dia begitu tinggi. Okey, sedikit rendah daripada Fabio. Okey, tapi tinggi untuk dia sia-siakan hilangkan gaji macam tu. Dah lah ada anak dan sebagainya, anak baru. Tapi sekarang dia masuk ke Aprilia, tak tahulah berapa banyak Aprilia bayar dia kan. Tapi bagi saya ada okeylah jentera yang bagus. Okey, walaupun dia tak sesuai ataupun tak boleh buat sesuatu, habiskan season ni dengan Yamaha dan next year baru buat team lain, tapi dia buat reaksi macam tu. So macam itulah cerita dia. Saya pun pening. Kerana para pelumba pun ada. So daripada para penonton Man, kita pass pada Man. Okay, sekejap saya baca dulu. Okay. Soalan daripada Syafridun Tahir. Okay. Untuk andai Hafiz tak ada sambung dengan NTS lagi, boleh tak ambil dia? Boleh, ada kemungkinan tak ambil dia sebagai pelumba? At the moment, no. Sebab setakat ni, walaupun kita nak, ia kena dipersetujui juga dengan Yamaha. So setakat ni dalam list rider yang kita bincang, nama Hafiz tak dalam list tu pun langsung. Sebab performance is important. Yelah, kita tahu Hafiz dalam NTS memang susah nak perform dengan motor tu, tapi that's the reality lah. Orang tengok kepada potential, results dan sebagainya. So unfortunately tidaklah. Soalan seterusnya okey, daripada Ahmad Zafran Muhammad Rafiq. Yang ni soalan begitu sedikit ni lah, sensitif kot. Okey, Datuk Razlan dengan Hafiz okey ke? Takkan tak dekat overseas tak ada ngeteh sama-sama? Ada hubungan macam mana macam tu lah tanya. Well, I think he's always welcome to kita punya hospitality. Okay, mungkin banyak orang tak tahu, tapi kalau tanya rider-rider kita yang dulu ada di World Championship, mereka tahu. Dulu Hafiz selalu je masuk ke hospitality dan makan apa yang disediakan oleh tim. In fact, saya dah beritahu dekat kita punya chef dengan kita punya caterer, jika Hafiz nak makan apa pun sediakan untuk dia. Okay, so kalau dia dah tak datang lagi dah, it's up to him lah. Okay, so soalan last untuk present ni. Okay, sekejap Aiman, daripada Aiman Syeda. Bila rider tempatan nak jadi rider Petronas ataupun rider ni lah pasukan, ke memang tak nak ambil langsung rider tempatan? Macam mana perancangan dia? Well, sekarang kalau tim Petronas dah tak ada peluang lah, sebab kita habis tahun ni. Okay, dan tahun depan kita hanya ada MotoGP. Dan seperti saya cakap tadi, rider MotoGP kita dibincang dan disetujui oleh pihak Yamaha juga, sebab mereka bayar gaji. Okay, bagi saya kalau adanya pelumba negara yang
perform dengan baik, ada potential di Moto2, saya sendiri akan letak rider tu as number one untuk dipertimbangkan oleh Yamaha. Until kita ada rider macam tu baru kita buat. Kalau tidak, siapa ada, tak ada siapa lah. Kita kena fikir rider lain. Okey, Wan, tu saja untuk segmen ni. Teruskan. Baik Datuk, sekarang kita pergi kepada segmen yang terakhir, iaitu future. Untuk MotoGP, kita tahu akan datang Datuk hanya dengan kategori MotoGP saja, tak lagi Moto2 dan Moto3. So, banyak orang tanya, boleh jadi ke ni? Boleh jadi ke ni? Jadi, daripada Datuk, sudah ada ke penaja utama untuk bina pasukan ni? Mungkin boleh share? Memang kita tengah giat untuk prepare untuk next year dan alhamdulillah macam mana kita jaga sponsor kita 3 tahun berturut-turut, ada sponsor yang ada sekarang ni nak menampil ke hadapan untuk jadi title partner untuk tahun depan. Dan juga sponsor-sponsor yang setia ada pun masih lagi memberi komitmen untuk continue untuk 3 tahun yang akan datang. So sebab itu bila keputusan Petronas tak sambung dengan kita dan SIC tarik diri, saya kena selamatkan entry MotoGP ni, sebab kalau saya give up entry ni, kita tak akan dapat balik. Okey, banyak duit mana pun kita tak akan dapat balik. Jadi saya berusaha keras untuk pegang entry ni dan buat yang terbaik untuk kita berterusan at least 3-5 tahun, dan insyaAllah kita akan buat begitu, dan ada perancangan untuk kita umumkan tim baru kita. Kalau tak di Misano, mungkin Misano nombor 2. Kita akan buat pengumuman pelancaran tim baru dengan sponsor baru dan sebagainya. So this is my passion lah. Okay, ini yang saya minat, ini yang saya bekerja keras, dan saya akan bertahan supaya kita survive dan continue at least dengan MotoGP. Boleh Datuk bagi hint sikit, title sponsor tu dari mana? Hint sikit. I think I mungkin terlepas namanya pada saya punya social media, tapi it's the current team. It's the next biggest sponsor to Petronas. So you all tengok dekat gambar tu, you tengoklah yang mana yang next paling besar tu, itulah dia. Okay, semua pakat-pakat lah tengok dan mengkaji. Jadi Datuk, soalan seterusnya, tadi Datuk ada kata dah bagi list dengan Yamaha untuk next tahun depan punya rider. Boleh Datuk share nama-nama? Kita bermula dengan ex-GP rider, of course Dovi, Pedrosa, dan juga MotoGP rider yang ada, yang mana yang ditendang keluar oleh tim-tim lain seperti Ike Equena, Petrucci, semua nak join dengan kita. Dan juga World Superbike rider Toprak, Gareth, even Jonathan Ria pun message saya nak join. Of course Moto2 everybody nak join, tetapi Yamaha berminat antara nombor 1 sampai teammate kita Xavi. Of course kalau kita tengok semua Remy Gardner dengan the top 3 semua dah ambil, macam Raul Fernandez, Sam Lowe, Tom Piquet tak menarik sangat, dan sampai ke Xavi, diorang tak nak another Spanish. Jadi macam-macam lah rider yang kita discuss dengan Yamaha. Ya, jadi isu berkenaan ingin ambil pelumba daripada British. Dorna tu sendiri nakkan pelumba British masuk di MotoGP, macam mana tu? Okey, ini memang banyak orang cakap kenapa Asahi fokuskan kepada tim British. Okey, bagi saya, memang Dorna memang nak rider British sebabkan BT Sports yang bayar kepada mereka. Tetapi kalau kita ada British rider dan tak bawa apa-apa pulangan kepada tim,
lagi sekarang ni tim kita dah tim private. Okay, kalau tak ada pulangan balik ke kita, apa gunanya? So kita lebih tertakluk kepada apa yang sponsor kita nak. Jadi sedikit sebanyak kita kena ikut, okay, apa yang sponsor nak. Jadi kalau ada sponsor tu dia nak rider ni bangsa ni. Sebab kalau saya sponsor tim ni, saya nak buat banyak aktiviti dengan rider ni dekat negara saya. Itu yang dia nak. Tapi jadi macam itulah cerita dia. Okay. Seterusnya untuk tahun depan motor tu, apa spek motor? Ini yang saya nak kasih some clarity sikit lah. Tahun depan Yamaha offer kita 2 spek. Dua-dua speknya sama. Hanya tahun sahaja berbeza. Okay. Yes, tahun ni kita ada Frankie ialah tahun 2019 spek A+. So dulu kita ada factory, kita ada A, kita ada B, C, D. Macam time Hafiz pun ada factory A, B, C. Okay, tahun depan hanya satu spek, tahun sahaja berbeza. Tahun lepas ataupun tahun yang current. So next year kita ada option. Kita boleh ambil tahun ni punya factory bike ataupun tahun 22 punya factory bike. So kita ikut budget lah. Ikut rider yang ada, kita boleh ambil 2 bike tahun ni punya ataupun 2 bike tahun 2022 punya. Kita belum buat keputusan lagi. So tapi maksudnya speknya sama, spek factory, tahun sahaja berbeza. Okay? Jadi Datuk, maknanya tentang jentera ni Yamaha tidak limitkan, tidak hadkan. Maknanya dia tak ada kata tak boleh ambil spek latest, tak ada ke macam tu? Tak ada. It's all about duit. You want the latest factory bike tahun 2022, banyak ni you kena bayar. Tapi kalau you nak 2021 punya factory bike, banyak ni you kena bayar. So kalau you nak 2022 punya bike, you kena bayar lah. Boleh share sikit Datuk? Berapa pun ni? Tak payahlah share. Tapi the difference antara tahun sebelum dengan tahun yang current, 1.5 million euro difference. Wow. Wow. Besar. Itu pun kita sewa tau. Hujung tahun kena kasih balik. Kalau sewa maknanya parts ganti tu kira sewa juga atau parts tu kena beli? Semua inklusif. So kita punya deal dengan Yamaha, kita bayar satu harga termasuk crash, termasuk apa-apa. So sebab itu bila kita letak Jake Dixon, Carl Crutchlow, Gareth Gerloff, dia nak crash 100 kali pun I tak pening kepala pasal termasuk dalam kos dengan Yamaha. Okey. Baik. Amat jelas. So daripada para penonton Belakman, jika ada. Okey, banyak ni. Banyak soalan untuk future ni. Okey, yang pertama kita baca daripada Christina Amani. Christina. Dia komen dalam English tapi saya translate je lah sebab ramai penonton kita daripada ni Malaysia. So soalan dia, okey, adakah Datuk fikir macam Datuk boleh keep aktiviti yang ada untuk fan? Contohnya macam 7 gear, lepas tu virtual rider meet, sebab dah tukar pasukan kan, masihkah kekalkan benda tu? Macam tu lah. Macam mana dia orang ni tahun depan macam tu? Okay, kalau Christina is watching, mungkin saya akan reply bahasa English boleh? Boleh. Okay, so Christina, hi Christina. Christina ni, she's a big fan of us. She's part of the 7th gear. Yes, we will continue all the activities that you have experienced this year to next year. There's no difference. There will be exclusive behind the scenes, interviews with riders, meet and greet, whatever, we will still continue. So don't worry. So maksudnya saya akan continue apa yang kita buat tahun ni
ke tahun depan untuk kita punya fans-fans dan sebagainya. Okay, terima kasih. So next daripada Idin NQ, Datuk ada perancangan ke untuk pindah dari Yamaha ke factory yang lain? Ada juga kadang-kadang terimbas nak pergi ke Suzuki. Tetapi sebenarnya Suzuki suruh kita join. Tetapi the top management buat keputusan diorang tak nak, diorang tak sedia lagi dalam situasi COVID ni. So ada satu ketika kita memang nak sikit lagi beralih ke Suzuki. Tapi kita continue balik dengan Yamaha sebab Yamaha memberi kerjasama yang baik kali ni untuk 3 tahun yang akan datang. Okay, soalan seterusnya daripada Faiz Mahmud. Dua soalan. Okay, yang pertama, adakah Datuk akan terus membantu Hafiz lagi selepas ni? Dan yang kedua, apakah plan Datuk untuk mengetengahkan pelumba Malaysia di masa akan datang? Nombor satu, tolong Hafiz Adakah Datuk akan bantu dia lagi? Macam mana? I think setakat ni he doesn't need my help kot. So kalau seseorang tu tak nak minta bantuan saya, then okay lah, then dia buat sendirilah kot. Malaysian Rider, saya sentiasa memberi nasihat kepada SIC dan ZK Racing. Saya akan cuba bantu as much as I can, tetapi bila kita ada tim MotoGP, itu kita punya limit hanya di level MotoGP. Tetapi jika ada pelumba negara kita yang buat yang terbaik, mana tahu 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, dan insyaAllah kalau kita masih bertahan selama 5 tahun, 10 tahun, jika ada pelumba negara yang berpotensi, macam saya cakap tadi, saya akan letak nama dia yang paling atas. Okay. Tapi jangan lupa kita ada Habib di MotoGP nanti. Inilah ada yang ni lah Nani nak tanya ni. Okey, tapi nanti kita akan tadi. Okey. Ke manakah hala tuju kru dan mekanik Moto2 dan Moto3 di masa hadapan? Kena buang macam tu je ke? Ni daripada Muhammad Kristi. Malangnya yes. But that is reality. Okay, jangan lupa kita bukan tim kita sahaja yang tutup kedai Moto2 dan Moto3. Saya dengar ada 1-2 tim lagi yang pun tutup di Moto3 dan Moto2. So this is inilah reality lah, yang bila sponsor tarik ataupun tak sambung, bila kita sebagai tim tak dapat continue, kita terpaksa lepaskan Moto3 dan Moto2. Tapi saya yakin dalam industri MotoGP ni, kebanyakan team members ni adalah orang Spanish, English dan sebagainya. Mereka akan dapat pekerjaan untuk tahun depan. Okay, seterusnya daripada Tengku Khairuddin. Okay, kan sekarang ni macam Petronas dah split kan. So ramai yang macam peminat ni cakap Petronas ni macam sebab tak ada pelumba tempatan, so dia dah tarik diri lah. So yang ada seorang ni cakap Petronas nak partnership dengan manufacturer macam AMG Petronas, tapi manufacturer tersebut tak nak bagi spek B saja. Adakah sebab tu Petronas withdraw ataupun lain? Atau adakah sebab spek? No, bagi saya no, that is not true. Sebab kita satellite team pun, kalau tengok apa yang kita buat tahun pertama, yang tahun kedua, kita pun tak expect. Nobody expect apa yang kita buat dalam the first 2 years of kita punya MotoGP. Dan kalau nak cakap Malaysian Rider, yalah tahun ni sahaja kita tak ada Malaysian Rider, tetapi kita ada 2-3 orang yang kita tengah develop sekarang. So kita dah berapa kali kita cakap be patient a little bit. 2022 kita akan ada Malaysian Rider. Tetapi macam saya cakap tadi,
kenapa mereka tak bersambung atas diorang punya penjelasan mereka sendiri yang mereka fikir dah cukup untuk mereka sponsor tim ni, dan itulah diorang punya alasan ataupun justification mereka. Tapi bukan sebab kita bukan tim kilang ke, apa, we are not the manufacturer ke, ataupun kita tak ada Malaysian Rider, no. Jangan lupa dengan keadaan COVID ni, of course lah, harga minyak is up and down, situasi dengan Malaysia macam ni macam tu, so susah untuk orang nak continue. Okay. So seterusnya daripada Hanif Haziq Nur Rehan, macam mana yang ni Datuk dah hint tadi, so dia tanya lagi, macam mana dengan Habib? So nampak tadi macam ada berita gembira untuk Habib, so Datuk boleh cerita. Habib adalah orang pertama yang saya beritahu bila Petronas tak bersambung, dan of course dia macam saya juga terkejut, tetapi dia tim member pertama yang saya cakap yang dia akan continue dengan kita tahun depan as mechanic untuk MotoGP. So next daripada Mizi Barclay. Okay. Adakah Darren Binder daripada Moto3 akan terus naik MotoGP? Betul ke berita ni tahun depan? Tunggu. Let's Okay. see. Okay, Mizi tunggu. Okay, next. Hazmin Nasir. Okay, dia ada banyak soalan tapi saya tengok yang mana. Okay, soalan future. Berapa tahun plan untuk stay dalam MotoGP kelas selepas ketiadaan Petronas sebagai sponsor? Yang kedua, bagaimanakah Datuk boleh membantu ZK Racing untuk develop rider? Adakah apa future plan untuk mereka? Okay, saya dah sign participation agreement untuk MotoGP sepanjang 5 tahun. Okay, so at least 5 tahun kita ada participation ke MotoGP. Okay, 22 sampai 26. Okay, ni macam Formula 1 punya Concord Agreement lah. So MotoGP dia panggil Participation Agreement 5 tahun yang baru. Bermulanya pada tahun 2022 sampai 2026. Okay. Soalan nombor 2, kita berbincang nearly every day dengan Fahmi. So saya nasihat dia yang mana yang saya boleh, saya tolong dia yang mana yang boleh, introduce dia kepada pelbagai pihak, dan jika ada kerjasama antara tim MotoGP kita dengan tim ZK Racing sebagai development team, kita akan buat sesuatu. Kalau tak, mungkin dari segi mentoring, dari segi advice, get kita punya rider dengan kita punya young rider untuk experience, kita akan buat sesuatu lah. Jadi saya akan, InsyaAllah saya akan tolong dia mana yang boleh lah, yang saya kapasiti yang saya boleh buat. So, okay, kita tahu masa memang lah sangat mencemburui kita kan. Jadi kita memang banyak soalan yang saya pun tak dapat nak balas semua. Minta maaf yang bertanya, tapi yang ni last lah, kita dah macam penutup lah. Apa-apa kita boleh tanya lepas ni ke, komen ke macam mana. So kita akan jawab dalam bentuk komen ke macam tu lah. Okay, so yang last ni, sekarang ni kita tahu kan, kita punya keadaan ramai hilang kerja apa semua kan. Jadi ada seorang ni tanya, Muhammad Farhan, macam mana kami nak jadi kru pasukan, nak bekerja dengan Petronas Extra Team? Macam mana platform dia? Oh, platform ni lebih kurang macam rider juga. Apa tim-tim rider MotoGP nak tengok ialah experience, pengalaman. Okay, jadi kalau you ada pengalaman contohnya daripada CEV di Moto3 ataupun Moto2, at least ada 2 tahun pengalaman di CEV, mungkin tim akan serapkan mereka masuk ke MotoGP, mungkin bermulanya daripada Moto3 ataupun Moto2. Kalau MotoGP team, kita selalunya tengok level yang ada pengalaman di MotoGP, kalau tidak daripada Moto2 sahaja. Kita tak turun ke Moto3.
dari segi pengalaman kru dan sebagainya. Jadi macam mana nak dapat pengalaman di CEV? Itu bermulanya bagi saya, kalau dengan segala jujur, bekerjasama dengan ZK Racing. Sebab ZK ni dia bukan saja di MSBK, bukan saja di Capri, tapi mereka ada di Asia Road Racing dan 2-3 orang akan pergi ke CEV. Jadi kalau boleh jumpa Fahmi, kerja dengan Fahmi ataupun kerja dengan pasukan yang ada plan untuk pergi ke CEV. Daripada Asia Road Racing, kalau ada pasukan nak pergi ke CEV, ikut sekali. So bagi saya kena masuk dalam satu entity yang ada exposure di Asia Road Racing ataupun di CEV lah. Yang saya boleh recommend sekarang ni ialah dengan ZK, sebab dia ada di MSBK, dia ada di Asia Road Racing, CEV, dan Fahmi sebagai ex-GP rider, dia punya standard expectation sama seperti saya yang kita nak level World Championship punya standard dari segi mekanik, dari segi buat kerja dan sebagainya. Okay. So, Wan, itu saja daripada penonton. Teruskan. Baik Datuk, dan juga kepada semua para penonton yang bertanya tapi tak sempat kami tanya kepada Datuk, maaf banyak-banyak kerana masa memang suntuk. Kalau tanya semua tu mau sampai pagi. Jadi untuk buang masa ni, ini saja. Mungkin next time kita akan ada lagi bual bicara bersama Datuk. InsyaAllah mana tahu lepas bermulanya round pertama 2022 nanti ada naik podium ke, mungkin kita boleh terus lagi next chapter. So sekarang kata-kata terakhir daripada Datuk untuk para peminat dan semuanya. Okey, pertama kali saya agak bangga jugalah yang saya menjadi first time live untuk Two Wheels. So thank you, so far so good. Kepada penonton, kalau ada masa memang I will try to answer every question. Mungkin apa yang kita buat mungkin bukan kita boleh please everybody. Okay, so yang mana yang fikir yang kita tak buat yang betul, saya minta maaf. Kita akan cuba improve apa yang kita boleh buat. Tapi sekarang kita dalam keadaan yang kompleks sikit, dan kita akan berhijrah hanya kepada team private MotoGP. That's the best that we can do. Tetapi terima kasih for all the support, sebab ini menunjukkan yang Malaysian motorsport ni is very healthy dari segi peminat, dari segi pelumba. Memang ramai yang minat motorsport di Malaysia, dan ini yang kita nak. Sebab bermulanya program-program ni ialah untuk kita mempromosikan Malaysia MotoGP dengan baik. Dan kita dah tunjuk daripada 2008 sampai 2019 sebelum COVID, kita dah tunjuk yang penonton di lintas Sepang tiap-tiap tahun kita break record. So ini menunjukkan yang Malaysia MotoGP ataupun Malaysia Motorsport tu memang healthy. Dan of course bila banyak orang suka motorsport ni, macam-macam lah pendapat masing-masing. Itu kita kena accept lah. Saya accept all criticism with open mind. So I hope you guys have fun tonight. So kalau macam saya boleh answer lagi, saya akan, tapi mungkin we leave it to another time. So terima kasih banyak-banyak. Baik semua, itu saja daripada kami. Maaf sekali lagi dan terima kasih kerana menonton. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay.